السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang kedua dari surah Al-Maidah. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat sesuka hati mengenai syiar-syiar agama Allah dan mengenai bulan-bulan yang dihormati dan mengenai binatang-binatang yang dihadiahkan, yakni ke Makkah untuk kurban, dan mengenai kalung-kalung binatang hadiah itu, dan mengenai orang-orang yang menuju ke Baitullahil Haram yang bertujuan mencari limpah kurnia daripada Tuhan mereka dengan jalan perniagaan dan mencari keridhaannya dengan mengerjakan ibadah haji di tanah suci. Dan apabila kamu telah selesai daripada ihram, maka bolehlah kamu berburu. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum kerana mereka pernah menghalangi kamu daripada Masjidil Haram itu, mendorong kamu menceroboh. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya, yakni bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah memberi tahu kepada kita tentang apa yang Allah halalkan kepada hamba-hambanya daripada perkara-perkara atau makanan-makanan yang baik, dan apa yang Allah berikan amaran kepada mereka daripada perbuatan-perbuatan tertentu. Maka dalam ayat ini Allah sambung perbahasan berkenaan dengan suatu seruan yang lain kepada mereka, iaitu seruan berbentuk larangan terhadap mereka, iaitu perbuatan menghalalkan sesuatu yang tertentu. Maka Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. La tuhillu bermaksud jangan kamu menghalalkan,
iaitu daripada al-ihlal yang merupakan lawan kepada at-tahrim, pengharaman. Dan maksud tidak menghalalkan sya'air Allah itu ialah menegaskan atau menetapkan pengharamannya secara praktikal dan juga secara i'tiqadi. Bermaksud kita menentukan sesuatu itu sebagai haram dengan pegangan kita, kepercayaan kita dan juga dengan perbuatan kita. Manakala pada kalimah sya'air yang merupakan kata jamak kepada syairah yang pada asalnya bermaksud sesuatu yang dijadikan sebagai tanda. Syiar dipanggil sebagai suatu tanda kepada sesuatu yang dengannya akan dikenali oleh sesiapa juga pun. Dan dimaksudkan dengan sya'air Allah di dalam ayat ini ialah hududullah, hukum-hukum Allah, ketetapan Allah, kefarduan-kefarduan yang telah ditentukan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya. Terdapat juga ulama yang mengatakan maksud sya'air Allah dalam ayat ini ialah berkaitan dengan manasikul hajj, ibadah haji, dan apa yang dilarang di dalam pekerjaan haji dan apa yang dilarang ketika seseorang itu memakai pakaian selain daripada ihram, dan perbuatan-perbuatan lain yang menjadi larangan ketika seseorang itu dalam keadaan ihram. Maka ia bermaksud janganlah kamu menghalalkan apa jua yang telah diharamkan ke atasmu ketika kamu sedang berihram. Walau bagaimanapun, pendapat pertama itu lebih utama untuk difahami, yang meliputi segala bentuk tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kan itu Imam Ibn Jarir At-Tabari mengatakan bahawa la tuhillu sya'air Allah ialah bermaksud jangan kamu menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu mensia-siakan kefarduan-kefarduan yang diwajibkan, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia meliputi segala yang difardukan atau yang diharamkan, termasuklah kerja haji atau manasikul hajj dan yang lain-lain. Maka kesimpulan yang dapat difahami daripada maksud la tuhillu sya'air Allah, janganlah kamu mempermain-mainkan apa juga yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada menghalalkan yang haram maupun mengharamkan yang halal, kerana itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan dan menentukan apa juga yang Allah Subhanahu wa taala ingin tetap dan tentukan untuk hamba-hambanya melaksanakannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah berfirman, walasyahrul haram, membawa maksud begitu juga jangan kamu melakukan sesuatu yang bertentangan seperti yang Allah telah tentukan bagi ataupun untuk bulan-bulan haram. Yang dimaksudkan di dalam bulan-bulan haram ini ialah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Dan seperti kita tahu bahawa bulan-bulan tersebut dinamakan bulan-bulan haram kerana haram dilakukan perperangan atau dilancarkan apa juga peperangan di dalam bulan-bulan tersebut. Bermaksud janganlah kamu wahai orang-orang beriman menghalalkan peperangan di dalam bulan-bulan haram tersebut, dan janganlah kamu memulakan peperangan itu dengan musuh-musuh kamu. Seterusnya Allah berfirman, walal hadiya walal qalaid, juga binatang hadiah dan binatang ternak yang diberikan kalung. Bermaksud Allah melarang membuat pemujaan terhadap Baitullah, iaitu terhadap Kaabah, dengan menghadiahkan binatang ternak seperti unta, lembu, kambing dan lainnya kepadanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dilarang memberikan hadiah
binatang yang lehernya diberikan kalung daripada kulit kayu, dengan tujuan supaya orang-orang yang melihatnya tidak mengganggunya, kerana mengetahui bahawa ia adalah binatang yang hendak diberikan kepada Tuhan. Ataupun orang itu sendiri yang memakai kalung daripada kulit kayu yang diambilnya daripada pokok yang berada di tanah haram sebagai tanda larangan mengganggunya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah, dan Allah menegah orang-orang beriman daripada melakukan atau meniru hal yang sama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya pada frasa wala aminal baital haram, dan begitu pula jangan menghalang orang-orang yang datang mengunjungi Kaabah atau Al-Baitul Haram itu. Bermaksud dilarang menyekat atau membunuh orang-orang yang hendak datang ke Kaabah, yang dipanggil sebagai Al-Baitul Haram, iaitu rumah yang suci, kerana memandang bahawa Kaabah itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, kerana orang-orang itu kedatangan orang ramai ke Mekah ketika itu untuk mengunjungi Kaabah ialah kerana mereka hendak mencari rezeki, mencari kurniaan daripada Allah, bermaksud keuntungan dan rezeki dalam perniagaan, serta mencari keredaan Allah Ta'ala. Yang disangkakan oleh orang-orang musyrik, mereka akan mendapat keredaan tersebut, sedangkan orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah tiadalah mendapat sebarang keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza halaltum fastadu, dan apabila kamu telah selesai berihram, telah bertahallul, bolehlah berburu. Yakni jika pekerjaan haji atau umrah itu telah diselesaikan, maka barulah dibolehkan untuk melakukan perburuan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu, dan janganlah perasaan benci kamu terhadap sesuatu kaum disebabkan mereka menghalang kamu daripada memasuki Masjidil Haram sehingga kamu akan melanggar batas, iaitu melanggar peraturan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, frasa ini mengingatkan peristiwa yang pernah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah, yang mana umat Islam yang hendak masuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah telah terhalang dan tersekat oleh orang-orang musyrikin yang ketika itu sangat membenci dan memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Maka dengan adanya sekatan dan halangan itu, maka orang Islam dan para sahabat dan juga Rasulullah SAW tidak boleh memasuki Mekah dan mengerjakan umrah di Masjidil Haram. Namun demikian, apa yang berlaku seterusnya ialah tercapainya satu perjanjian atau perdamaian antara orang Islam di Madinah dengan orang-orang musyrikin Mekah yang dinamakan sebagai Sulhul Hudaybiyah ataupun perjanjian perdamaian Hudaybiyah. Maka apa yang berlaku kemudiannya pada tahun ke-8 Hijrah, semasa ayat ini diturunkan, maka ia mengingatkan umat Islam, para sahabat Nabi, agar janganlah terbawa-bawa oleh perasaan dendam, perasaan kebencian kerana permusuhan yang telah berlaku atau tindakan sekatan yang telah dialami oleh para sahabat dan Nabi SAW ketika hendak mengerjakan umrah dahulu. Janganlah perasaan itu dibawa-bawa atau terbawa-bawa perasaan dendam itu sehingga menyebabkan kamu, wahai orang-orang beriman, bertindak menceroboh mereka, sama ada membunuh atau merampas harta mereka. Perbuatan itu jika dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap batasan-batasan agama yang telah disuruh dan diajarkan oleh Allah dan Rasul. Tegasnya, rasa kebencian seseorang itu janganlah menyebabkan kita atau sesiapa juga pun untuk melakukan kebaikan atau terdorong untuk melakukan kejahatan kepada pihak yang pernah melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita pada suatu masa dahulu. Maka jelas kepada kita bahawa
Islam melarang umatnya daripada terbawa-bawa oleh perasaan dendam, perasaan benci, sehingga tidak melakukan sesuatu yang adil dan baik. InsyaAllah akan kita sambung lagi perbincangan kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.